بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Nisa dalam subjek Education Islam Tatan 1. Ustazah harap anak-anak sentiasa pada keadaan ceria dan apa khabar semuanya. Okey, hari ini kita akan masuk dalam tajuk segala puji bagi Allah dalam bidang Al-Quran, pelajaran 6. Baik, standard pembelajaran hari ini ialah di akhir pembelajaran murid boleh membaca ayat 1 hingga 7 surah Al-Fatihah dengan betul, bertajwid lancar dan fasih, menghafaz ayat 1 hingga 7 surah Al-Fatihah dengan betul, bertajwid lancar dan fasih, menyatakan terjemahan ayat, menerangkan perkara-perkara pujian hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada hari akhirat, menyembah dan meminta pertolongan daripadanya, jalan yang diredai, serta mengamalkan ayat 1 hingga 7 surah Al-Fatihah dalam kehidupan harian dengan beradab dan istiqomah. Baik, kita akan pergi satu persatu. Okay, apakah yang dimaksudkan pujian hanya kepada Allah? Okay, kalimah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Ayat inilah yang kita akan kupaskan. Yang mana ucapan basmalah mengajar kita supaya melakukan sesuatu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala ucapan Alhamdulillah ialah kata-kata pujian yang dikhususkan bagi Allah sebagai Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam. Kemudian ayat ini juga, 3 ayat ini menceritakan tentang puji-pujian kepada Allah dilahirkan dengan menyebut nama-namanya seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang menunjukkan rahmat dan kasih sayang yang dilimpahkan kepada hamba-Nya. Semua ucapan ini hendaklah disertai rasa cinta kepada Allah dan dibuktikan dengan patuh segala perintahnya. Apakah yang dimaksudkan beriman kepada hari akhirat? Ayat 4 surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin menjelaskan hanya Allah yang memerintah pada hari pembalasan terhadap amalan manusia selepas kemusnahan alam dunia. Allah berkuasa menghukum dan membalas perbuatan manusia. Segala amalan manusia akan disoal, dihitung dan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua manusia berada di bawah kekuasaan Allah dan menerima semua ketentuan dan hukum yang diputuskan olehnya. Manusia akan melalui titian asyirat untuk ke syurga. Orang mukmin yang melakukan amalan soleh akan dapat melepasi titian asyirat dengan mudah, manakala orang kafir akan terjerumus ke dalam neraka. Perkara ini telah dijelaskan dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yaumahum barizun. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'un limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahhar. Surah Ghafir ayat 16. Maksud, hari mereka keluar dari kubur masing-masing dengan jelas nyata, tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah. Pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini? Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menjawab, kerajaan ini dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa lagi Maha Gagah Perkasa. Apakah yang dimaksudkan menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah Al-Fatihah, segala ibadat yang dilakukan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isti'anah pula bermaksud memohon hanya kepada Allah untuk mendapat kebaikan dan menolak keburukan dunia dan akhirat.
Hanya Allah SWT yang berkuasa mengkabulkan permintaan kita. Ayat ini, dalam ayat 5 ini menceritakan tentang pergantungan terus kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apakah pula yang dimaksudkan dengan jalan yang redai? Ayat 6 dan ayat 7 dalam surah Al-Fatihah mengajar kita supaya memohon hidayah ke jalan yang benar. Golongan yang benar akan mendapat petunjuk ialah orang yang beriman dan mengikut ajaran Islam yang diajar oleh Rasulullah SAW. Orang yang dimurkai Allah pula ialah penganut Yahudi, manakala orang yang sesat ialah penganut Nasrani. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Maksudnya, dan sesungguhnya inilah jalanku iaitu agama Islam yang lurus, maka hendaklah kamu mengikutnya dan janganlah kamu mengikut jalan-jalan selain Islam kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah perintah Allah supaya kamu bertakwa. Pengajaran ayat 1 hingga 7 surah Al-Fatihah ialah yang pertama, kita hendaklah memulakan suatu pekerjaan dengan membaca basmalah untuk mendapat keberkatan. Yang kedua, kita hendaklah memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaz Alhamdulillah untuk mensyukuri nikmat kurniaannya. Yang ketiga, kita hendaklah meyakini ganjaran dan balasan Allah pada hari kiamat sebagai motivasi untuk beramal soleh dan menghindari kejahatan. Yang keempat, kita dituntut agar berdoa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi menghindari perbuatan syirik, dan setiap Muslim hendaklah memohon hidayah Allah Subhanahu Wa Taala agar istiqamah beramal dengan ajaran Islam. Kesimpulannya, surah Al-Fatihah ini wajib dibaca dalam solat setiap hari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samad radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, Ubadah bin As-Samad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tidak sah solat sesiapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Oleh itu, kita wajib membaca surah Al-Fatihah ini dengan betul, bertajwid dan lancar. Baik, Ustazah tinggalkan anak-anak sekalian dengan latihan pengukuhan. Ada 4 soalan yang wajib kita jawab. Yang pertama adalah soalan kebat. Surah Al-Fatihah satu-satunya surah yang wajib dibaca oleh setiap Muslim dalam solat. Huraikan pandangan anda tentang hikmah di sebalik pensyariatan ini dalam kehidupan umat Islam. Yang kedua, nyatakan pengikti perkataan Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ketiga, apakah yang dimaksudkan sebagai jalan yang diridai Allah? Yang keempat, berapa kalikah anda mengucapkan kalimah Alhamdulillah hari ini? Baik, dah selesai perbincangan kita dalam tajuk Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan terima kasih dan berjumpa kita lagi di sesi pembelajaran seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.